أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, dapat kita juga bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan sebelum saya membaca kitab ni, saya ingin merakamkan sejutaan-jutaan terima kasih kepada semua jemaah surau jamaiyah pekan kecil ini, kerana telah membantu saya dalam musibah yang menimpa saya pada bulan Sudah. Banyak tuan-tuan berkorban wang ringgit, tenaga dan sebagainya, terutamanya tikmat kita dan juga Wak Radin dan juga tuan-tuan yang lain. Banyak berkorban untuk saya. Mudah-mudahan Allah balas pengorbanan tuan-tuan itu dengan ganjaran yang tak terkira banyaknya, ya. Mudah-mudahan dengan itu. Lalu di depan penjara tu, tak nampak divider tu. Dia tak nampak divider tu, pecah dua tayar. Dua tayar depan pecah, tayar belakang pecah. Lepas tu, satu rim tak boleh pakai. Kena bawa kipoh pula. Satu rim. Mujur yang tu boleh pakai. Lepas tu dia hantar pula dia main ke rumah. Itu yang nampaknya. Patutnya panggil saya boleh datang. Dia dia hantar ke rumah. Mat hantar ke rumah. Alhamdulillah. Jadi mudahlah kerja saya pada hari itu. Baik. Jadi untuk malam ini kita sambung lagi bicara kita tentang cara-cara hendak menjaga anggota kita yang 7. Kita ni Allah anugerahkan 7 anggota. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. 7 yang anggota ni memang dialah yang melakukan dosa-dosa. Hanya 7 anggota. Yang lain tak berdosa. Kening tak berdosa.
Dagu tak berdosa. Pusat tak berdosa. Tangan yang berdosa ngeluarkan pusat tu. Lutut tak berdosa. Tangan yang berdosa kerana nyelak kain sampai nampak lutut. Jadi yang 7 anggota yang berdosa. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan juga kemaluannya 7 anggota tu. Kita dah bicara tentang telinga ya. Untuk malam ni kita teruskan bacaan kita. Lidah ya. Ya, betul lidah ya. Lidah ya. Bermula dengan lidah. Adapun lidah itu maka iaitu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia zikir. Siapa di kitab baca muka surat 156. Jawi ya, 156. 159. Bukan dah mula-mula ya. 159. Tang mana? 4 dari atas. 4 dari atas. Wala taqtab yang tu. Yang 4 dari atas. 1 2 3 4. Jangan mengumpat yang tu ya. Ya, jangan mengumpat. Atau dia mula-mula lidah. Takut muka surat kita lain-lain pun ya. Agak kitab saya lain muka suratnya. Kitab cover muka surat lain. Mungkinlah ya. Kitab sama. Sudah baca dah lidah belum? Belum sudah baca lidah? Belum ya? Belum kita ikut muka surat saya ni 156. Ni bermula dengan ada pun lidah yang tu. Ya. Lantaklah kalau dah baca pun salah baca sekali lagi boleh tak? Adapun lidah itu maka iaitu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia zikrullah. Betul dah baca tu ni, tak apalah baca sekali lagi. Boleh? Boleh ke tuan-tuan ni? Banyak membaca zikrullah, mengingati Allah. Kerana ini perintah Allah Taala. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Sebutlah akan kamu nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Suruh sebut banyak-banyak. Wirid banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Biar yang baik-baik aja. Lidah tu gunakan untuk memperkatakan yang baik-baik. Jangan gunakan lidah itu untuk melakukan dosa. Apa dosanya? Nanti akan kita baca insya-Allah ya. Di antara dosanya iaitu berdusta, mengumpat dan sebagainya. Itu akan kita baca insya-Allah ya. Jadi lidah tu banyak menggunakannya dengan zikrullah dan membaca Quran, dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Itu gunakan lidah tu. Kenapa? Tak jumpa lagi? Kalau tak jumpa mari sini tarikan. Dah jumpa? Ustaz balik. Dia mengusah balik lah tu. Dah saya khabar tu kita tajuknya biar dia mula dah bangkai senang ya. Gunakan lidah tu untuk menyebut namanya. Yang kedua untuk membaca Quran. Yang ketiga untuk menyeru kebajikan. Mari kita berjamaah. Mari kita bergotong royong. Mari kita bantu fakir miskin. Dan sebagainya. Itu menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Jangan kamu berjoget, jangan kamu menari, jangan kamu minum arak, jangan kamu ngambil tembakau dan sebagainya. Itu mencegah kemungkaran. Ada yang tak jumpa. Untuk mencegah kemungkaran kan? Engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Kerana kita ni asal dari akhirat. Biar apa saja kita buat dalam dunia ni, biar dia memberi manfaat pada akhirat kita. Itu disuruh kita tu cari bekalan. Dalam dunia ni apa kerja kita? Mencari bekalan. Nak bawa ke mana? Nak bawa ke mana tuan-tuan? Nak bawa ke akhirat. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekalan oleh kamu, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa.
Takwa tu apa? Buat segala yang diperintah, tinggalkan segala yang dilarang. Banyak benda yang disuruh. Sembahyang disuruh, puasa disuruh, zakat disuruh, naik haji disuruh, berjuang disuruh. Dan tinggalkan yang dilarang. Zina larang, jangan buat. Minum arak, jangan buat. Lagi apa? Menipu, jangan buat. Zalim, jangan buat. Mengumpat, jangan buat. Itu benda yang larang. Itu buat yang suruh, tinggalkan yang dilarang. Saya menyampai kepada negeri akhirat. Kenapa? Kita nak pergi ke akhirat. Bukan lama benar lagi. Sahabat-sahabat kita banyak yang dah pergi. Nunggu gila kita aja ni. Nak pergi tu, dah dia menengok saya. Dia lah dulu, dia tua kata. Dia lah tu. Bukan tentu tua tu dulu. Ada tak orang muda dulu? Lagi ramai ya, banyak ya. Dia bukan tentu. Time dia pergi lah tu. Tak kira tua atau muda. Kerana mati tu bukan ada rukun. Adakah rukun mati? Adakah rukun mati yang pertama tua ada? Yang kedua darah tinggi ada? Yang ketiga lemah jantung ada? Yang keempat kencing manis ada kan? Mana ada rukun? Bila time mati lah tu. Jadi nak pergi ke akhirat. Kita akan pergi ke akhirat tu nanti insyaAllah. Jadi menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Dan menyuruh dengan dia berbuat kebajikan. Yang baik-baik suruh. Dan menegahkan akan dia berbuat kejahatan. Jangan buat jahat. Jangan mencuri. Jangan merampak. Jangan berzina. Jangan minum arak. Jangan minum ekor. Jangan berjudi dan sebagainya. Itu semua kejahatan. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu. Apa hajat dalam hati kita tu, sampaikan dengan lidah. Hati tak boleh nyampaikan, dia hanya terasa saja. Tapi bila dengan lidah, boleh sampaikan. Mari kita ke surau, sampaikan apa rasa hati dia. Mari kita sama-sama sembahyang. Mari kita membantu fakir miskin dan sebagainya. Boleh menyampaikan apa hasrat hati itu. Sama ada baik atau jahat. Jahat pun sampaikan dengan lidah. Dia menyampaikan. Yang baik pun dengan lidah juga. Ya? Daripada segala hajatmu dunia. Sama ada hajatmu dunia ataupun akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu itu daripada berdusta. Jangan berdusta. Sama ada sungguh-sungguh atau bersenda gurau. Atau bersenda. Sungguh-sungguh pun haram. Bersenda pun haram. Kalau sengaja berdusta itu. Asalnya hukumnya haram. Cuma ada ketikanya dusta itu boleh jadi wajib dan boleh jadi harus. Tiga hukum dusta. Asasnya haram. Itu mesti haram. Kalau saja nak berdusta haram. Tapi dia boleh jadi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan boleh jadi harus dalam masalah-masalah yang tertentu juga. Ya. Jadi peliharakan. Dia ada tiga hukum dusta. Ya. Sunat tak ada. Makruh tak ada. Bohong sunat ada kan? Tak ada ya. Bohong makruh tak ada. Dia ada tiga aja. Sama ada haram asasnya, wajib ataupun harus. Itu apa dusta ya. Sama ada sungguh-sungguh atau bersenda. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu. Dengan bersenda-senda. Jangan biasakan. Gurau-gurau tak boleh. Kerana membawa yang demikian itu kepada bersungguh-sungguh. Berdusta yang sungguh-sungguh. Mulanya lawak-lawak je. Lepas itu bersungguh-sungguh. Dan dah jadi habit. Dah jadi perangai. Dah jadi tabiat dia. Jangan. Asal bercakap bohong. Asal bercakap bohong. Dosa kodenya. Dan dari kerana inilah kata Imam Al-Ghazali bahawa berdusta itu segala dosa yang besar. Dusta itu dosa yang besar ya. Dan bersabda Nabi SAW, innaka wal kizba fa innahu ma'al fujuri wa hummati finnar. Artinya takuti olehmu. Itu bukan takuti dia, takuti. Takuti. Takuti olehmu akan berdusta itu. Maka bahawasanya barang orang yang berdusta itu berserta dengan orang yang berbuat maksiat. Orang berdusta itu maksiat itu. Dan keduanya orang berdusta itu apa? Orang berdusta itu masuk neraka. Bergurau masuk neraka. Sungguh-sungguh masuk neraka juga. Kerana dia orang berdusta itu masuk neraka, orang buat maksiat masuk neraka juga. Dua-dua tu. Bahawasanya orang yang berdusta itu berserta dengan orang yang tersebut maksiat. Orang yang berbuat maksiat, bukan tersebut, yang berbuat maksiat.
dan kedua-duanya itu di dalam api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kizba min abwabin nifaq, artinya bahawa dusta itu satu pintu. Itu bukan penat tu, panunta tu bukan penat ya, pintu. Baris bawah tu, panun bawah pinta dapan tu pintu, atau tulis rumiatan pintu ya. Bermula dusta itu satu pintu. Daripada beberapa pintu munafik. Beberapa pintu munafik. Dia berdusta itu satu pintu dari pintu munafik. Salah satu tanda orang munafik itu ialah dia bila bercakap berdusta. Hadisnya terang. Salasum fil munafiq, kata Nabi. Ada yang kita ini, ada yang kita lain. 3 tanda orang munafik. Iza haddasa kazaba. Bila dia bercakap, dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir janji. Wa iza tumina qana. Bila dia diberi kepercayaan, diberi amanah, dia khianat. Itu 3 tanda orang munafik. Munafik ni pura-pura beriman, hipokrit dia. Dari luarnya macam dia orang beriman, tapi sebenarnya dia tak beriman. Itu orang munafik namanya. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Itu apa namanya, istilah orang munafik. Definisi munafik apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu di antara istilah atau definisi orang munafik itu. Ta'rif munafik. Menzahirkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufurannya. Pada luarannya macam dia orang Islam, semayang sama, pakai jubah, pakai sorban, lagi apa, tahlil sama, zikir sama, puasa sama, tapi dia tak beriman. Dalam hati kita tak tahu dia tak beriman. Itu orang munafik itu. Pura-pura. Dalam Quran tiap-tiap juzuk ada cerita orang munafik. Sudah saya bacakan dulu ni. Bulan sudah bacakan ya. Di antaranya apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada geng-geng mereka, syaitan-syaitan mereka, kumpulan-kumpulan mereka, mereka berkata kami bersama dengan kamu. Tadi bersama dengan orang beriman tu olok-olok je, mustahzi'un, olok-olok je, acah-acah je, main-main je, bukan betul. Itu tanda orang munafik ya. Banyak lagi tandanya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila dia mendirikan sembahyang, dia berdiri dengan rasa malas je. Takbir Allah sama begitu itu tanda-tanda dia tu. Baca Malaysia je punya bismillahirrahmanirrahim tu Malaysia je punya. Malas je rupanya. Angkat takbir pun malas. Tak ada ghairah Bila dia sembahyang malas je. Kemudian apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lagi apa tanda orang munafik tu? Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik lelaki dan perempuan sentiasa bekerjasama antara mereka. Mereka menyeru kepada kejahatan dan mencegah kepada kebaikan. Itu tanda dia tu. Dia ngajak orang buat jahat, melarang orang buat baik. Bila orang dia baik, dia larang. Dia ada antara jalan supaya menghalang orang terus melakukan kebaikan. Kalau orang buat jahat, dia bersama-sama. Itu tanda-tandanya. Kata Allah ngapa ni tahu? Sebab itu di antara orang kafir tu, yang paling Allah murka ialah orang munafik. Kafir ni ada 4 jenis. Ingat ni tuan-tuan. Ada 4 jenis kafir. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Sekali lagi. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Mana tak? Kau boleh mana tak? Semua tanda ya. Tapi di antara 4 tu yang paling Allah marah sekali ialah orang munafik. Sebab orang munafik tu ditempatkan di mana? Di mana tempatnya? Di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Neraka tu ada tingkat-tingkat tau.
Yang paling bawah itu untuk orang munafik. Kenapa di bawah? Kenapa letak di bawah? Kerana neraka ni tuan-tuan dan puan-puan, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang ke bawah ialah yang terpanas. Yang ke bawah ialah yang terpanas, ya? Paling panas. Nah, macam orang nanak nasi lah. Ada ke pernah nanak nasi dia mana? Tak pernah masak ke dia mana? Saya dah jadi bibi sekarang ni, hari-hari masak lah tau. Opah dah tak lalu masak, tok langsung masak. Mana dulu jadi kerak? Bawah ke atas? Bawah. Kenapa bawah? Kerana dia paling dekat dengan api je. Itu nasi. Bukan neraka ya. Jangan pula ada yang bercerita, aku bawah takut di atas tak apa lah. Jangan harus. Neraka atas ke bawah ke tak lalu kita nak ya. Itu dah. Jadi salah satu cabang munafik itu ialah orang yang suka berdusta ya. Jadi cabang daripada apa cabang munafik ya. Itu kata apa? Kata Nabi ya. Innal kizba min abwabin nifaq. Itu kata Nabi itu, kata Nabi SAW. Artinya bahawasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Syahdan. Dia bawa kita ini masuk malam tadi ya. Syahdan. Terkadang dusta itu jadi wajib. Apa kata wajib? Ya, dia korang ni. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti dibuat. Mesti dibuat. Mesti ya? Jangan tinggal. Munafik ni boleh ke kita menuduh orang? Tak boleh. Itu bukan kerja kita. Dia hanya memiliki tanda-tanda munafik. Memiliki tanda munafik boleh. Kamu ni ada tanda munafik, tak jadi munafik. Kalau tidak, kalau dia bukan munafik, kembali kemunafikan tu kepada yang menuduh. Tahu? Jangan berani-berani. Kamu ni munafik, tak boleh. Itu kerja Tuhan. Dia nak merebut apa? Dia nak merebut apa namanya, kuasa Tuhan. Dia Tuhan ke? Dia Tuhan ke? Kenapa berani nak menuduh orang munafik? Jangan ya. Jangan menuduh siapa-siapa munafik. Tak kira lah apa parti pun. Tak kira lah apa pahaman dia. Jangan menuduh siapa-siapa jadi munafik. Itu kerja Tuhan. Kalau dia nak buat kerja Tuhan, maknanya dia mengaku dia Tuhan lah. Kalau mengaku dia Tuhan, pokoknya syirik. Bila syirik, masuk orang musyrik tadi tau. Kamu boleh memiliki tanda-tanda munafik. Itu tak apa. Tanda munafik tak apa. Bukan munafik hakiki ya. Hanya tanda saja. Bukan hakikatnya munafik ya. Jadi kalau tengok orang suka berdosa, kamu munafik, tak boleh. Nanti kembali kepada yang menuduh tadi. Kerana ada hadis lain tau. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa menggelar atau memanggil seorang sahabat dengan perkataan ya kafir, wahai kafir, maka jatuhlah kepadanya salah satu daripada yang antara dua orang tadi. Ahaduhuma itu antara dua orang. Sama ada yang dituduh atau yang menuduh. Kalau yang dituduh itu tidak kafir, yang menuduh itu kafir. Tapi kalau yang dituduh itu kafir, kafir oleh dah. Itulah tak ada kena yang menuduh tu. Begitu juga. Kalau dia tetap kafir, jangan pula kita kata dia beriman, tak boleh. Kalau dia betul kafir, kita nak kata dia kafir juga tau. Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun, kata Nabi. Barang siapa tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia adalah kafir. Tapi kalau orang tu beriman, yang kita kata kafir, yang kita munafik. Ya, man yakfur mu'minan fahuwa kafirun. Siapa mengkufurkan mukmin, orang mukmin, dia adalah kafir. Tu orang tu beriman tapi dia kata kafir. Dia kafir lah tu. Tapi ada lagi, man lam yakfur kafiran, barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga adalah kafir. Jadi kalau orang kafir kata kafir lah. Nampak kita, dia sembahyang di kuil, dia kafir tu. Jangan kata dia beriman pula. Tapi kejap itu, esoknya kata kafir lagi, kita tak tahu lagi. Mungkin dia dah beriman, mungkin dia dah mengucap dua kalimah syahadah, tak tahu ya. Jadi yang nak selamatnya, yang selamat apa? Jangan menuduh apa-apa
Menuduh orang tu dengan perkataan kafir ataupun munafik. Alright. Jadi terkadang dusta itu jadi wajib dan terkadang dusta itu jadi mubah. Apa itu mubah? Mubah itu artinya harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu artinya harus. Dibuat tak berpahala, ditinggal juga tidak berpahala, ya, tidak juga berdosa. Dibuat tak berdosa, ditinggal pun tidak berdosa. Macam apa? Contoh harus apa? Menguap harus. Bersin harus. Makan harus. Macam apa? Berak harus. Buang air kecil harus. Kalau dia berdosa belakang kejap ni. Kalau dia wajib apa? Berdosa belakang lah. Semua. Siapa dia buang air kecil kejap ni? Kejap ini. Tadi lain cerita. Kejap ni ada. Sekarang lain cerita. Kalau dia wajib setiap masa nak kena buang air kecil, ini harus. Yang harus bila kita boleh jadikan ibadah. Masuk tandas jadi ibadah, makan jadi ibadah, baca jadi ibadah, duduk jadi ibadah, tidur jadi ibadah. Artinya harus lah. Yang banyak kita buat pun yang harus ke, yang wajib ke, yang haram ke, yang sunat ke, yang makruh. Yang mana? Yang mana selalu yang banyak kita buat dalam hidup kita? Tuan-tuan, mana yang selalu kita buat dalam hidup kita? Yang haruslah. Kita tidur tu harus. Masuk tanda harus, berpakaian harus. Cuma cara pelaksanaannya tu boleh jadi ibadah. Tapi hukumnya harus mulanya. Bekerja harus, mencari rezeki harus, berikan harus. Tapi kalau kita ikut peraturan-peraturan, syarat-syarat tertentu, yang harus tu boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Dia tidak tinggal harus. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi sunat. Bila dia buat mengikut cara dia pelaksanaannya. Asal hukumnya harus. Tapi bila dilaksanakan, dia bertukar menjadi wajib, atau menjadi haram, atau menjadi sunat, atau menjadi makruh. Contohnya, makan. Apa hukum makan? Sekali lagi, apa hukum makan? Harus. Boleh tak makan jadi wajib? Boleh tak? Macam mana jadi wajib? Bila jadi wajib? Kalau udah tersangat lapar, udah bulo, tahu ke bulo? Kalau tak makan, atas dan mati apa? Kalau tak makan, tumpuk. Ketika itu wajib dia makan. Jadi wajib, dia tak tinggal harus lagi, asalnya harus. Boleh tak makan jadi haram? Boleh tak makan jadi haram? Macam mana? Macam mana makan jadi haram? Benda makan yang banyak yang haram je. Babi haram, makan babi haram. Makan anjing haram, makan biawak haram, makan ular haram, makan tikus haram. Haram, boleh makan juga. Kemudian makan yang halal, tapi barang curi haram. Benda tu halal, ayam. Barang curi, ayam curi macam. Boleh jadi haram. Atau duit yang membeli itu duit rasuah, haram juga. Itu makannya. Boleh tak makan jadi sunat? Boleh tak makan jadi sunat tuan-tuan dan puan-puan? Bila jadi sunat? Bila kita ikut adab-adab nak makan. Nak makan tu buat apa? Baca doa dulu. Dapat pahala. Sunat hukum tu. Ya? Dapat pahala. Kemudian? Makan dengan tangan kanan. Lagi? Kalau bersama dengan ustaz, dulukan siapa? Dulukan siapa? Dulukan ustaz. Itu untuk jadi ustaz tu. Kalau bersama dengan orang tua, siapa dulu? Siapa dulu kan? Orang tua dah. Atau kalau ustaz tu tua? Lagi tu. Nanti kena dia dulu kan. Sunat je. Kalau nak pahala sunat, dulu kan. Lain lah ustaz kata. Pergi kawan jalan. Tak apa lah. Dia menolak. Tak apa ya. Itu dah. Itu hukumnya sunat. Makruh? Boleh nak makan jadi makruh? Boleh nak makan jadi makruh? Boleh. Macam mana? Makan dengan tangan kiri. Makruh. Lagi apa? Kepai-kepai nasi itu lambung ke atas. Sambung dengan mulut. Makruh. Dan sebagainya. Tak baca doa. Makruh. Terus-terus tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Bukan haram tu ya. Makruh. Jadi itu dia. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak tinggal harus. Itu makan ya. Kias kena yang lain. Berjalan.
Macam Cik Mat ni suka berikan. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Ya. Macam mana jadi wajib? Kalau dalam kampung tu tak ada langsung ikan. Dan ketika itu wajib dia mencari ikan. Wajib. Langsung tak ada. Bila jadi haram? Bila berikan jadi haram. Tuan, bila berikan jadi haram? Kalau nengok jarain orang, haram lah. Nengok taut orang, haram lah. Lagi bila jadi sunat? Bila sunat? Dia baca bismillah dulu, kaki kanan dulu, minta doa dengan Allah supaya dapat apa? Sunat ya? Bila makruh? Bila makruh? Bila dia dapat ikan tu tak ada rasa syukur dengan Allah Ta'ala. Dapat ikan tak syukur pun. Makruh tu, bukan wajib ya. Dia sunat, dia bersyukur. Tapi bila dia tak syukur, jadi makruh ya. Dan sebagainya. Jadi dia tak tinggal harus. Asalnya harus ya. Alright. Itu dia, mana kita dia. Ada kalanya wajib ya. Dan terkadang dusta itu jadi mubah, jadi harus. Ya, ini harus. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh orang dengan zalim, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang zalim, daripada orang yang zalim tu, atau hendak memeliharakan harta orang, itu bukan harta, itu harta ya, harta orang muslim atau isteri orang muslim daripada hendak dizalimi oleh orang. Padahal tiada dapat, tiada lepas dan tiada terpelihara akan segala yang demikian itu, melainkan dengan berdusta. Nak memelihara nyawa orang, kena dusta dulu. Kalau tidak, mati orang tu. Ya. Contohlah musim Jepun dulu. Katakanlah musim Jepun ya. Jepun tu dah berkilat pedang. Nak mencari mana? Nak mencari Haji Ibrahim. Mana itu Haji Ibrahim? Saya mau potong kepala dia. Berkilat pedang. Dia pun nanya. Dia nanya pada Wak Radin. Wak Radin orang betul benda ya. Bukan kerti nak berdosa. Dia nampak Haji Ibrahim di atas bumbung tu. Dia pun ngabuk. Dia di atas tu kata. Dia takut berdosa lah. Kalau dia berdosa, dia takut berdosa kan. Dia di atas tu kata. Macam? Kalau dia kabur macam? Haram hukumnya. Kerana dia wajib berdosa. Wajib berdosa. Haram dia menipu tu. Wajib menipu tu, haram cakap betul ya. Wajib menipu, haram dia bercakap betul. Kalau dia cakap betul macam? Putihlah tengkuk Haji Ibrahim. Dia pancung di Jepun ya. Dia kena dosa. Dia suruh lari sana tapah. Sana pergi tapah sana. Ada orang angkat dia pergi tapah sana. Kabur pada Jepun tu. Betul tak? Betul. Dia pun lari kejar ke tapah. Bila sampai ke apa? Batu empat tu. Turun. Betul lari sana. Wajib ketika itu. Dapat pahala. Berdusta dapat pahala. Tahu? Ada ketikanya wajib ya. Apa dia yang wajib tu? Kalau nak memelihara orang daripada dibunuh oleh orang zalim, atau hendak melepaskan pertaruhan orang padanya. Ada orang suruh dia simpan hartanya. Bila datang perempuan umpamanya, mana kata mana? Dia kata tak ada. Dia menipu. Padahal dia tahu tu. Dia simpan mana-mana ada tempat simpannya. Dia tak kabarkan. Maka ketika itu wajib dia berdusta ya. Atau apa? Memeliharakan orang muslim atau isteri. Orang nak memperkosa isteri orang. Dia mencari mana timah ni, aku nak cari ni. Dia tahu. Dia tengah nyorok balik lemari. Dia diam, dia dah lari sana katanya. Kena dusta ya. Wajib tu. Dan dia hendak dizalim oleh orang, padahal tiada lepas dan tiada terpelihara segala yang demikian itu, melainkan dengan berdusta. Jadi wajib berdusta ketika itu ya. Kemudian dan iaitu wajib berdusta. Dan misal yang harus berdusta itu seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahian dan orang yang berbantah-bantah. Dia hukumnya harus tidak berpahala dan tidak berdosa. Ya. Contohnya, saya dengan Tuan Haji Syarani ni bersisi faham. Tak nak tegur, matam. Dia nak macam mana nak baikkan dua-dua ni.
Pergi jumpa Haji Ibrahim, dia kata, tadi Tuan Haji Syarani bagi salam dengan Haji Ibrahim. Ya ke? Oh, bagus pula dia ni. Lepas tu jumpa dengan Tuan Haji Syarani pun, apa kata? Haji Ibrahim bagi salam pada Tuan Haji. Ya ke? Ya tadi tengok. Padahal tak ada pun. Apa benda? Sudah ni betul, dia bagi salam begini, bagi salam bagi sini, bagi salam bagi sini. Padahal tak ada pun menipu tu. Hukumnya harus. Bila dua-dua tu berjumpa, saya berjumpa dengan dengan Tuan Haji Syarani, dia pun senyum, saya pun senyum. Sudah bersalam-salaman balik. Itu dia, nak mendamaikan dua orang yang berselisih. Tapi contoh yang paling dipahami manusia, nak mendamaikan dua orang isterinya. Ya, dua orang isteri tu madu tu selalu apa? Madu dengan madu tu selalu apa? Bergaduh. Mana ada madu sukakan madu, walaupun madu tu manis. Tapi bermadu tu pahit. Jadi nak mendamai kedua tu, suami tu nipu. Bila gilio isteri tuanya tu, dia pun belilah mi goreng kedai mamak. Bawa ni lah ke rumah isteri tuanya tu. Dia pun bagi, nah ini mi goreng ni. Adik kamu masak tadi banyak pula, baginya kamu sikit. Gitu. Dia pun tanya, baik pula adik aku ni. Makan sedap tu, mi goreng mamak sedap je. Padahal beli kedai mamak tu. Lepas tu, 2-3 hari lepas tu, dia pun bawa beli kain batik cap apa? Kain batik cap semut. Kain batik cap semut di kedai. Di kedai runcit tu, dia beli kain batik cap semut. Dia pun bawa, budak kakak kamu kering ni gitu ya. Ini kakak kamu kering kain batik ni. Mana datang? Dia baru pergi Kelantan pun dia beli kain batik ni. Padahal bukannya apa pun, nipu tu. Dia pergi tak ada pergi Kelantan pun. Cuma nipu aja. Dia belinya kamu selai kain tu. Dia baginya kamu ni. Baik pula kakak aku ni. Begitulah hari-hari. Bila pergi jumpa isteri tu dia kata adik kirim salam. Bila jumpa isteri mudanya kakak kirim salam. Begitulah hari-hari lama-lama. Udah sejuk. Bila jumpa aja, kedua-duanya udah berbaik-baik. Berpeluk-peluk lah mereka. Dia pun senyum je. Itu contoh lah. Saya bukan ada pengalaman pun. Nak tahu siapa ada pengalaman? Ada lah sini yang ada duit. Tak ada. Tak ada lah. Itu bukan contoh yang terbaik tu ya. Itu contoh yang entahlah nak terima-terima tidak lah ya. Itu contohnya. Ya. Ada sini insya-Allah ya. Melainkan dengan berdusta, dan iaitu wajib berdusta tadi. Misal yang harus itu iaitu seperti sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahian dan orang yang berbantah-bantah, atau mendamaikan atau mendamaikan antara dua isterinya dan barang sebagainya. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka iaitu harus berdusta. Kalau berdusta baru dia jadi baik, harus berdusta ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Al-Ghazali? Wa kullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassulu wasidqi wal kizbi jami'an fal kizbu fihi haramun wa in amkanat tawassulu bil kizbi duna sidqi falukizbu fihi mubahun in kana husulun zalikal maqsudi mubahan wa wajibu in kana al maqsudu wajiban famahma kana fi sidqi apa tu kan tak nampak safku dami muslimin qadih tafah min zalimin fal kizbu fihi wajibun wa mahma kana la yutimma maqsudu kharbin au imlaqi zatal baini au istimalati qalbi
qalbil mujni alaihi illa bil kizbi fal kizbu fihi mubahun illa annahu yanbaghi an tahtaza antariza minhu ma amkan. Artinya bermula tiap-tiap maksud yang kepujian yang terdapat. Kalau ada maksud tu maksud baik yang terdapat, yang didapatnya, yang dapat menyampaikan kepadanya dengan benar dan dengan berdusta bersamaan. Benar pendapat, berdusta pendapat ya. Kalau dia berdusta pun dapat maksudnya. Kalau dia cakap yang benar pun dapat juga maksud tu. Tengok apa maksudnya. Ya, maksud tu baik. Kalau dia berdusta pendapat, kalau dia cakap benar pendapat, ketika itu apa? Haram dia berdusta ya. Jangan berdusta. Ya, berdusta pun samaan, maka berdusta di dalam itu haram hukumnya. Dan jikalau dapat menyampaikan maksud itu dengan berdusta, tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah. Kalau dia menipu baru dapat. Ya, menipu baru dapat. Maka harus dia berdusta ya. Contohnya dia sudah lapar umpamanya. Dia sudah lapar. Dia pergi jumpa dengan mak. Mak tolonglah, aku ni dah seminggu tak makan. Mak pengesian tengok ni anak RM10 belum makan ya. Ketika itu harus nipu tau. Kerana berdusta baru dapat. Tengok saya dah lenyor je. Kesian yang ustaz ni. Bagilah. Tapi kalau cakap benar, aku baru lepas makan tadi, tapi aku nak makan lagi lah. Kena cakap betul. Cakap betul-betul ya. Aku baru lepas makan kejap, tapi nak makan lagi. Boleh tak belajar? Masa itu wajib dia cakap benar ya. Haram berdusta. Tapi kalau berdusta tu dapat dia dan cakap benar tu tak dapat, maka kita baru harus dia berdusta ya. Tidak berdosa tu. Tidak haram ya. Dan jikalau dapat menyampaikan maksud itu dengan berdusta, tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah. Mubah tu harus, bukan wajib pun ya, harus. Boleh, tak dapat pahala, tapi dapat apa yang dimaksud macam tu. Jika ada yang dihasilkan itu mubah. Kalau yang benda tu mubah ya, macam makan tu mubah lah. Dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Macam tu ya, memelihara nyawa orang tu wajib. Memelihara harta orang taruh pada kita tu wajib. Masa kita nak memelihara itu, kita wajib berdusta lah. Ya? Jangan apa? Jangan cakap benar ya. Wajib tu. Maka misal yang demikian itu manakala adalah di dalam benar itu menumpahkan darah. Kalau cakap benar akan menumpahkan darah ya? Akan dapat menumpahkan darah orang Muslim, sembunyi daripada orang zalim, maka berdusta dalamnya itu wajib. Kalau cakap benar, mati orang tu. Mati orang tu. Maka ketika itu wajib dia berdusta. Nak memelihara nyawa orang tu ya? Wajib tu berdusta. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang burat. Burat tu artinya apa? Burat tu artinya penderhaka ya. Atau mendamaikan akan orang yang berkelahi, atau hendak menyenderungkan akan hati orang yang dilukai akan dia, melainkan dengan berdusta, maka berdusta di dalam yang demikian itu harus mubah aja ya. Kalau maksudnya harus, maka harus berdusta. Kalau maksudnya wajib berdusta. Kalau maksudnya sunat berdusta. Mana ada dusta sunat, ada ke? Ada bohong sunat ke? Tak ada ya. Ini tak betul yang tadi tu. Sunat tak ada ya. Yang ada wajib, haram, harus. 3 aja. Hukum dosa je. Wajib, haram, harus. Maka yang demikian itu harus, tetapi bahawa seyogianya dipeliharakan daripada berdusta itu sedapat-dapatnya. Kedua, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Yang kedua, menyalahi janji. Jangan janji tak betul. Minjam 2 hari kau bayar, 2 tahun tak bayar. Ada tak orang begitu? Ada ya. InsyaAllah 2 hari bayar. Tapi insyaAllah. Rupanya 2 tahun tak bayar. Saya dulu jual ikan, dia tahu dah tau. Saya ramah-ramah tau. Pakai buku 35. Tahu buku 35? Tek rumah tu. Penuh buku tu. Nama orang ni. Cukup bulan, bila ketuk pintu tok. Kunci keluar. Tapi anaknya dia dalam. Itu tanda apa? Sengaja lah tu.
Tu. Saya pencen untuk kau jual ikan tu. Dia tak tahu ke dia, saya jual ikan tu, dah koma-koma tau. Itu saya tahu tu ya. Dia janji jangan menyalahi janji. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu. Dan jangan engkau menyalahi akan janjimu itu, melainkan dengan sebab lemah atau sebab darurat. Darurat tak apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salasum man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa salla man idza haddasa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya 3 perkara barang siapa ada salah satu daripada yang demikian itu di dalamnya, maka iaitu munafik. Dia jadi munafik, bukan munafik hakiki ya. Bukan munafik hakiki. Dia hanya memiliki tanda-tanda orang munafik. Munafik hakiki siapa yang menentukannya? Allah saja. Jangan nak rebut kuasa Allah ya. Dan jika ia puasa dan sembahyang sekalipun, munafik itu. Pertama, seseorang yang apabila berjanji ia, maka menyalahi ia akan janjinya. Ketiga, seorang yang apabila dipercayai oleh orang, maka khianat dia. Betulnya ada 3 ni, tapi dalam sini ada 2 je. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdusta. Yang kedua, bila dia berjanji, dia mengingkar janji. Yang ketiga, bila dia diberi amanah, dia khianat. Itu 3 tanda orang munafik. Tapi tak ada dalam kitab ni. Yang pertama itu tak ada dalam kitab. Kita buat sendiri kan ya. Ketiga apabila dia berjanji, maka orang itu khianat akan dia. Kemudian yang ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat-ngumpat akan orang. Jangan ngumpat. Ngumpat sekarang ni bukan pakai lidah dah. Pakai apa ngumpat dah sekarang? Pakai jari. Tengoklah Facebook tu. Ya Allah ya. Ngumpat saja. Ngumpat nak artinya apa? Apa tu ngumpat? Sesuatu yang kalau didengar oleh orang yang diumpat tu dia rasa marah. Itu namanya ngumpat. Apa saja. Kita bercakap sesuatu kalau dia dengar dia marah. Itu ngumpat tu. Atau kita tengok ada ye pun, yang ye tu lah namanya ngumpat. Dengar ni tau. Ada ye pun, yang ye tu lah namanya ngumpat. Kalau tak ye namanya apa? Dusta. Tadi kita baru cerita dusta tu. Yang ye, yang tak ye tu dusta. Yang ye tu lah ngumpat. Ini lain kalau kita jumpa dia, kita nasihat dia, itu memang disuruh ya. Dia nasihat dia, jangan kamu buat begini. Itu tak apa. Ini cerita ini orang ni orang munafik dah. Ada munafik sebutnya dalam apa tu? Dalam Facebook tu. Seolah-olah dia tahu dalam hati orang tu. Yang tahu munafik siapa? Allah aja. Yang lain tak ada. Jangan berani orang ni ya. Itu kadang-kadang saya malas baca Facebook tu. Macam-macam anunya. Tapi baca juga. Mana buat ya? Macam-macam. Jadi jangan apa mengumpat. Kerana mengumpat ni dosa besar tau. Kata Imam Ghazali, sekali mengumpat dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Sekali ngumpat dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Dosa lebih lah, 30 dah lah. Sekali ngumpat 30 kali zina. Sedangkan zina tu kata Allah apa? Jangan kamu hampir dengan zina. Terus akan jangan kamu zina. Allah tak kata jangan kamu zina. Jangan kamu hampir dengan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, kata Allah dalam apa? Surah Al-Isra. Jangan kamu hampir dengan zina kerana ia adalah perbuatan yang sangat jahat, sangat keji, dan jalan yang sangat baik, sangat jahat ya, jalan yang sangat jahat. Wa sa'a sabila, jalan yang sangat jahat. Jangan hampir dengan zina. Mengumpat ni bukan sekali zina, 30 kali zina. Sekali aja. Dah berapa kali zina? Ustaz, berapa kali zina? 30 kali zina. Berapa kali zina Ustaz? 2 kali berapa? 60. Berapa kali? 90. Kalau mentara nunggu orang jual ikan tu berapa kali zina? Tak terkira ya, punya banyak. Jadi jangan mengumpat ya. Peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang kerana firman Allah Taala, wala yaqtab
ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Surah apa ni? Surah Al-Hujurat, ya. Artinya jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seorang kamu bahawa memakan akan daging saudaranya yang mati? Maka benci oleh kamu, fakarihtumu, jauhi oleh kamu akan dia. Benci kamu akan dia. Dan hasil makna ayat ini bahawa menyerupakan Allah Ta'ala akan mengumpat itu seperti memakan bangkai yang pada pihak haramnya. Macam makan daging saudaranya dah mati. Ya? Adiknya dah mati, abangnya dah mati, kakaknya dah mati, ya? Adik perempuannya dah mati. Ambil pisau air daging tu. Itu buat kendang tok makan. Sama tak? Sama tak? Buat gula daging masak merah. Sama tak? Daging selera tu. Itulah ibarat orang yang suka mengumpat, ya? Jadi pelihara jangan mengumpat. Takuti oleh kamu. Yang ya tidak mengumpat, yang tak ya namanya dusta, ya? Ya. Kejinya, ya? Seperti memakan daging pada pihak haramnya dan kejinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innaha ashaddu minal zina. Fa innar rajula qad yazni fatubu Allah alaihi wa sahibul ghibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Artinya takuti oleh kamu akan mengumpat. Maka bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahatnya daripada zina. Maka kerana bahawa orang yang laki-laki terkadang dia berbuat zina, maka taubat ia, maka diampuni oleh Allah Ta'ala atasnya. Dan orang yang mengumpat tiada mengampuni Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya orang yang kena umpat itu. Kena minta ampun pada orang yang kita umpat tu. Saya ada ngumpat mat ni, minta ampun umpatnya. Saya ada ngata mat tu gini. Pang tampurnya buat. Pang tampur dia mat apa buat? Diam. Jangan melawan. Kalau melawan apa? Kalau melawan tak apa dosa tau. Nak apa dosa? Diam. Senyum ni. Ampun dia. Pang sekali ya macam. Macam. Diam lagi, senyum lagi. Ampun dia kata. Oh ini apa ustaz yang nanti dia pun keluar pisau daripada bonet tokohnya buat. Buat masa tu buat. Larilah. Jangan tunggu. Kalau tunggu musibah yang paling besar, benda fitnah yang paling lebih besar lagi akan berlaku, ya. Ketika itu lari. Ini ada dalam kitab ni, bukan lawak ni, ya. Kerana kita takut musibah yang lebih besar akan berlaku daripada itu. Jadi begitu, ya. Jadi kalau kita berzina, minta ampun dengan Allah Ta'ala, Allah akan ampunnya. Tapi kalau mengumpat, takkan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang yang kita umpat tu mengampunkan dosa kita, ya. Maka diampuni Allah Ta'ala atasnya. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatus usriya fi ala qaumin yajma'una wujuhahum bizafiri hadha faqultu ya Jibril man haula faqala haula allazina yaktabuna an-nasa wa yaqauna fi a'radihim. Artinya lalu aku, ini malam Isra Mi'raj, Nabi lalu, ya, malam Isra Mi'raj, lalu aku pada malam Isra atas beberapa kaum yang bergaru-garu atas segala muka mereka itu dengan kuku. Tu wakal tu kuku, bukan kuk, ya. Dengan kuku mereka itu. Kuku itu dibuat daripada tembaga. Maka kataku, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya mereka itulah yang mengumpat-ngumpat dan akan manusia dan menjatuhkan mereka itu dalam kemaluan. Bukan jatuh atas kemaluan, menjatuhkan bagi orang tu malu, kan? Menjatuh atas kemaluan.
orang dan menjatuhkan mereka itu dalam kemaluan orang. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ya, fal ghibata ashaddu min salasina zinata fil Islam. Kadzalika warada fil khair. Artinya maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina. Saya kata apa tadi ya? Lebih daripada 30 kali zina di dalam Islam. Demikianlah sudah warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula makna mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibenci akan dia. Jika didengarnya sama ada engkau sebut akan dia sifat kekurangannya pada badannya atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya, kenderaannya ya, atau bangsanya atau barang sebagainya, maka sekalian demikian itu dinamakan mengumpat. Lagi zalim. Dan jika ada orang yang kau sebut itu benar sekalipun, walaupun benar tu dengan mengumpat ya, ada ye pun mengumpat itu. Ya. Syahdan terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak. Apa lama banyak orang tu. Habis itu ya. Ada mengumpat yang harus. Tak berdosa nak ngumpat lah. Tak berdosa. Ada 6 tempat. Ngumpat tak berdosa ya. Itu bulan depan kita baca insya-Allah ya. Udah lebih dah berapa lama dah? Tak ada bunyi kejam tok pun. Saya tak tahu masuk waktu kedaknya. Udah sejam 56 minit dah. Udah, sekian dulu. Minta maaf ya. Terlajak. Mana buatnya? Patutnya ikut SOP. SOP tu apa? Sup apa? Sup ayam. Sup daging. Sup lembu. Patut dah berhenti lama dah ni. Minta maaf ya. Mana buatnya? Sekian. Tak ada soal jawab. Bulan depan. Lain lagi. Udah habis COVID-19 masuk. Baru ada soal jawab ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.